Tuan-tuan dan puan-puan yang ustazah kasihi sekalian, seminggu dua ni memang ustazah banyak menangis. Bukan kerana tajuk air mata ni, tak tahu pun tajuk ni, baru tengok malam tadi je. Ya. Seminggu dua ni ustazah berulang alik ICU Hospital Kota Baru. Ada 3 kematian orang-orang yang ustazah sayang dalam tempoh 2 minggu. Alhamdulillah, ustazah sempat menguruskan jenazah ketiga-tiganya. Yang terbaru malam tadi, semalam meninggal. Yang sebelumnya adik ipar ustazah hari Jumaat, hari Tasyrik, hari raya kedua, di ICU Kota Baru, menghembuskan nafas yang terakhir jam 7 petang. Banyak menangis minggu dua ni. Tuan-tuan, adik ipar ustazah yang meninggal itu usia 29 tahun. Perempuan meninggalkan seorang anak kecil usia 2 tahun setengah. Ustazah nak kita belajar sedikit daripada kisah hidupnya. Mudah-mudahan kalau ada yang dapat manfaat daripada kisah ini, pahalanya langsung ke arwah. Umur 29 tahun tuan-tuan, elok-elok sihat. Tapi raya Aidilfitri baru ni ada sikit luka bawah kaki dia. Dan kebetulan dia memang ada kencing manis type 1. Makna daripada kecil. Dalam masa 2 minggu, luka tersebut merebak kuman sungguh ganas sekali sampai ke lutut. Dia bertahan tak nak potong kaki dia. Dia kata biarlah, biar dia meninggal pun dia tak nak ada benda daripada tubuh dia ni yang dibuang. Dia tak nak. Dalam keadaan dia tak tengok sebenarnya kaki dia dah tak ada, dah luruh daging tu tuan-tuan. Sebab dia terbaring. Ustazah tukang bersihkan nampak. Menangis bersihkan kaki. Banyak yang ustazah belajar. Ya Allah, begini tuan-tuan. Kalau dah mati, kita punya jari pun tak boleh duduk dengan kita dah tuan-tuan. Jari satu mati, doktor suruh potong. Tak boleh duduk dengan kita. Nanti baunya tak tahan, kumannya tak tahan. Dan siapa terbayang macam mana hati mati yang busuk yang kita hangkut kurgili hari-hari ni? Macam mana agaknya? Itu baru tengok kaki kecil yang ada bahagian jari. Sampai ke lutut 2 minggu, 3 minggu naik sampai ke peha. Dah terguling, tak boleh tahan sakit dah. Hantar hospital. Dekat hospital doktor tak ada kata apalah, potong sebelah kaki. Dalam ICU bila dia sedar, ustazah diamanahkan untuk pujuk dia supaya dia redha dengan Allah. Ustazah sampai, tengok dia dah sedar, dan dia sambut ustazah dengan senyuman yang sungguh manis. Sampai ustazah kata, macam betul senyum dia. Sebelum ustazah bercakap dengan dia, dia cakap dulu. Dia kata, Kak Cik, dia panggil Kak Cik, Allah sayangkan dengan orang yang redha dengan dia. Ustazah cuma angguk. Tak perlu cakap banyak tuan-tuan. Dia telah menjelaskan betapa redanya dia dengan satu ketentuan Allah, potong kaki dia sebelah. Bila dia sedar tuan-tuan, ceria, tak pernah cakap benda negatif tentang kaki yang tak ada dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan jantungnya terhenti. Tiba-tiba masuk ICU semula. Sedar sekejap hari wukuf untuk pandang kami semua. Kemudian jantungnya terhenti balik dan dia meninggal pada hari Jumaat petang. Ustazah uruskan jenazahnya tuan-tuan. Ustazah yang buka kain ikatan dalam bilik untuk mandikan jenazah, bahagian kepala. Bila ustazah buka, ustazah rasa terlalu bahagia melihat wajahnya yang tersenyum manis. Bukan buat-buat. Bukan seseorang dia tengok tuan-tuan. Ada lagi 2 orang yang urus jenazah sampai geleng kepala. Lah, dia senyum lah. Ya Allah, tak puas lah tengok muka dia. Ya Allah, nampak macam tenang sangat dia pergi. Dan memang masa mandi kan tu mandi dengan rasa terhibur. Ya Allah, sambil bercakap dia ni begini, dia ni begini, yang baik-baik tentang arwah. Senyum. Bawa balik rumah, jemaah yang tengok. Ni kalau masuk YouTube ni orang kampung tu pun dengar saya cakap apa ni.
Yang tengok semua kata, ya Allah, arwah senyum sungguh. Senyum. Dia umpama tuan-tuan, kalau kita buat kursus jenazah, macam orang yang berlakon jadi jenazah tu kan dia senyum. Masa dia berlakon tu kan, sengih je kan. Macam itulah senyum, ya Allah, ya Tuhan. Ustazah iringkan daripada hospital Kota Baru sampai ke Kampung Aril tu, lebih kurang 1 jam juga sebab jalan jam. Duduk sebelah jenazah tu iring. Belakang ustazah tu anak yang sulung. Dalam hati tu berkata-kata, ya Tuhan, rahmat Engkau luasnya ya Allah, rahmat Engkau luasnya ya Allah. Tapi ustazah berfikir juga, apa benda yang ustazah boleh belajar daripada kehidupan dia yang Allah pilih meninggal pada hari Jumaat, hari Tasyrik, dengan redha suami dia, redha adik-beradik dia. Dan subhanallah, petanda-petanda husnul khatimah itu boleh dilihat. Air mata dia mengalir je tuan-tuan. Keluar je daripada mata tu air mata dia. Walaupun ustazah dah mandikan dia. Ada 3 perkara saya lihat pada dia. Mudah-mudahan tanggapan ustazah betul, atau di sisi Allah lebih baik dari apa yang ustazah sangkakan. Pertama tuan-tuan, arwah adalah anak yang solehah. 16 tahun, 17 tahun ustazah bersama dengan beliau. Ustazah lihat ciri solehah tu memang dia ada. Dia seorang anak yang pada pengamatan ustazah tidak pernah menyakitkan hati mak. Tak ada sakitkan hati mak. Ustazah tak pernah dengar dia angkat suara dengan mak dia, tak pernah. Malah dia bukan berada pada taraf yang biasa-biasa, tapi dia macam sejiwa dengan mak dia. Sejiwa tuan-tuan. Suka mak, suka dia. Sedih mak, sedih dia. Risau mak, risau dia. Ustazah gambarkan dia sejiwa dengan mak dia. Dan ustazah lihat masa mak dia sakit, dia ambil tilam yang besar tuan-tuan. Biasa kita kalau orang sakit pakai tilam yang single tu kan, letak orang sakit atas tu. Dia ambil tilam yang besar. Ustazah tanya dia, kenapa pakai tilam besar? Pakai tilam yang kecil je lah, muat-muat dengan mak duduk. Dia kata, oh tidak, sebab dia nak tidur sebelah mak. Adik-beradik nak bergilir-gilir sebelah mak. Kesian, nanti kalau mak minta apa-apa, mak kena cakap dengan suara yang kuat, kita tak dengar. Mak tak boleh ditinggalkan walau sesaat pun, kecuali adik-beradik kena bergilir. Dia menjiwai hati mak dia. Mak dia stroke tuan-tuan, tak boleh cakap. Dia menjiwai hati mak dia. Ustazah diam. Subhanallah, aku belajar ya Allah bagaimana untuk khidmat dengan mak ayah daripada adik ipar ni. Dan ustazah tengok memang ya, itulah tempat dia malam-malam tidur peluk mak dia. Siang pun kat situ juga berguling dengan mak dia sekali, sambil cari jalan untuk ceriakan mak dia. Dan mak dia meninggal di samping dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah jadi saksi bagaimana barakahnya kehidupan anak yang solehah, dan bagaimana cantiknya pengakhiran kehidupan anak yang solehah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, ini nasihat ustazah termasuk pada diri sendiri. Ustazah pun mak ayah masih hidup lagi tuan-puan. Ya Allah, buatlah lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi dengan mak kita. Ustazah muhasabah diri tuan-tuan. Kita kadang-kadang balik kampung lebih seronok berborak dengan adik-beradik ipar duai daripada berborak dengan mak kita. Duduk adik-beradik ipar berborak-borak, berbual-bual, maknya kelentong-kelentang masak dekat dapur. Cuma pandai tanya, dah masak belum mak? Dah masak belum mak? Kalau betul lah kita anak yang solehah, balik kampung dah lah sekali-sekala, tolonglah cari jalan berborak dengan mak, bercerita dengan mak, mengurut mak, bersama dengan mak, senyum dengan mak, suka dengan mak, segala-gala sehati sejiwa dengan mak. Ustazah pun muhasabah diri, ya Allah, aku kena baiki lagi aku sebagai seorang anak. Sampai mak kita tu, dia tak ada rasa kecil hati langsung, kecuali dia kata, ya Allah, ini anak dia yang terbaik. Dan percaya tuan-puan, seorang ibu kalau sudah terlampau rela dengan anak dia, hati
hati dia akan berdoa dalam diam. Betul kan ibu-ibu kan? Ya, anak kita kalau ya Allah baiknya layan kita, hormat dengan kita, bahasa dia lembut lunak, diam-diam hati kita berdoa, ya Allah bagilah jodoh yang baik pada Kak Long, ya Allah dia anak yang salihah. Dalam hati berdoa. Dan itu doa subhanallah, doa yang mustajab. Ustazah lihat daripada arwah ini ada satu ciri. Yang pertama, dia anak yang salihah, tuan-tuan. Yang kedua, dia guru Al-Quran. Ada guru Al-Quran kat sini? InsyaAllah ada kan? Guru Al-Quran. Guru Al-Quran ni besar, tuan-tuan. Kita pernah dengar cerita kat Johor dulu, masa ada satu tanah perkuburan dibongkar balik semula, dah puluh tahun dah mati tu, tapi ada jenazah yang elok, macam tak berusik. Kalau ada pun sikit lah tanah-tanah tu je. Bila kaji-kaji dia siapa, anak beranak dia kata itu adalah dia punya saudara ke, mak dia ke, dan dia seorang guru Al-Quran. Ustazah nak semua yang ada dalam dewan ini ada saham sebagai guru Al-Quran. Oh, saya tak pandai ngajar ustazah, bagi sumbangan duit pada tahfiz Al-Quran. Oh, saya tak ada duit ustazah, bagi bantuan tenaga pada pusat-pusat tahfiz Al-Quran. Saya tak ada tenaga ustazah, tua dah ni, duit tak ada, semua tak ada, bagi air mata tuan-tuan dan puan-puan kepada tahfiz Al-Quran. Air mata. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berkatilah Paksi ya Allah. Ikhlaskanlah semua orang yang diberikan amanah untuk memakmurkan Paksi ya Allah. Air mata, doa kita kepada Allah, itu juga bantuan supaya kita masuk dalam rumpun orang-orang yang mengajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah belajar daripada arwah sebuah kehidupan yang sabar dan redha. Dan ini yang payah pada kita semua. Sabar dan redha tu biar sampai tahap kita boleh senyum, terhibur, seronok dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Sakit ustazah, insya-Allah belajarlah untuk seronok, belajarlah untuk redha, belajarlah untuk sabar. Sakit tu tak lama insya-Allah, sebab yang Allah akan bagi terlalu luas rahmat dan kurnia Allah. Itu dah dilihat dengan mata kepala, tuan-tuan. Kita demam sehari pun menghapuskan dosa setahun. Kalau sakit 2 bulan, cuba kira berapa puluh tahun dosa terhapus. Tak ada yang sia-sia. Ini kita sakit gigi 2 hari pun, sabar tak agak-agak sakit gigi. Berapa hari orang Lubuk Mariam boleh sakit gigi? Berapa hari kita tahan? Masuk hari ke-5, hari ke-6, cakap dengan doktor, cabutlah semua doktor, semua sakit, kita kata. Padahal sakit 1, 20 lagi tak sakit. Nak bagi tahu bukan senang nak sabar dan redha. Tapi insya-Allah orang yang sabar, seperti mana janji Allah dalam surah Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dan sabar, Allah tidak pernah mensia-siakan segala perbuatan baik yang dia lakukan. Ustazah percaya untuk ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, orang kampung, semua yang terlibat dengan Paksi ini, nak membangunkan Paksi ini, kalau tidak ada kesabaran, lumpuh, tuan-tuan. Betul kan ustaz? Nak kena sabar sangat. Tuhmahan orang satu hal lagi. Ya, nak kena sabar supaya kita berada di atas jalan yang benar, amanah, jujur, takwa, itu pun nak kena sabar juga. Tapi insya-Allah atas 3 perkara yang ustazah sebutkan tadi, tuan-puan, air mata kita insya-Allah menjadi penyelesaiannya. Hari ini Allah jadi saksi, ustazah cakap depan tuan-puan, maka ustazahlah orang yang paling berat diamanahkan dan akan ditanya oleh Allah, sama ada ustazah buat ataupun tidak apa yang ustazah cakap. Ustazah ambil cabaran tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan ustazah dan kita semua pada malam ini
InsyaAllah mulai malam ini rutin kita berbeza daripada hari-hari sebelumnya. Kita masukkan pukul 5 pagi, kita masukkan pukul 4:30 pagi. Bangun untuk apa? Bangun untuk air mata, bangun untuk menangis, bangun untuk solat, bangun untuk munajat. Dan lihat nanti tuan-puan, bagaimana sebuah kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setitis air mata itu menjadi jalan kemudahan di dunia, dan setitis air mata itu boleh memadamkan api neraka, dan setitis air mata itu jadi jalan untuk kita ke syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. Kembalikan semula kepada Ustaz Abdullah Khairi.